Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita dapat kembali bertemu menyambung tuntutan kita sebagai hamba Allah untuk berusaha menghayati ayat-ayat Allah dengan cara mentadabbur ayat-ayat Allah. Ini salah satu usaha yang mudah-mudahan usaha ini dapat menjadi asbab kita dimudahkan hujah di hadapan Allah, di mana Allah SWT firman dalam surah 38 47 ayat 24, Allah tanya kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mahu menghayati ayat-ayat Allah Al-Quran, memahaminya, berusaha memahami ayat-ayat Allah. Am ala qulubin aqfaluha, atau adakah sebenarnya hati mereka ini dah ada penutup, kunci daripada keinginan untuk memahami ayat-ayat Allah. Di atas ayat tersebut mudah-mudahan usaha-usaha ini dapat menjauhkan kita daripada teguran Allah tersebut, dengan usaha kita istiqamah dalam menjalankan program-program macam ni lah, tadabbur. Baik, jadi kita masuk surah An-Nas. Ini pada minggu lalu kita belum masuk ayat dia, kita baru mukadimah An-Nas bulan lepas. Ini kita masuk ayat terus ayat pertama dan seterusnya insya-Allah. Surah An-Nas ada berapa ayat? 6. Jadi mula dengan Qul A'udzu bi rabbin nas. Baik. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini sebagai penutup kepada seluruh surah dalam Quran. Katakanlah. Jadi qul ni maknanya apa? Ucapkanlah. Ucapkanlah. Ucapkanlah engkau oleh engkau. Ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk Nabi ucapkan. Antaranya juga pada ikutkan ketika Nabi disihir, datang ayat ini Nabi bacakan, iaitu apa perintah Nabi ucapkan? A'udzu. A'udzu maknanya aku berlindung, ataupun aku memohon perlindungan. Jadi perbuatan ni kita namakan apa? Perbuatan mohon perlindungan ni kita sebut dia ta'awuz, kan? Ataupun disebut isti'azah. Ini salah satu jenis doa. Doa ada banyak. Doa perlindungan, ta'awuz, istighasah. Istighasah ni minta apa?
tolak bala kan, istighasah. Isti'azah, minta pertolongan. Itu semua bentuk-bentuk jenis-jenis doa dalam Quran dan dalam kita punya aktiviti kehidupan. Yang inilah disebut semua itu adalah tawassul. Jadi untuk berdoa ni Allah perintah untuk kita bertawassul menerusi nama dan sifat-sifat Allah tu. Jadi dalam surah ni Allah perintahkan Nabi dan juga kita semua termasuk untuk mohon perlindungan menerusi apa? Bi Rabbin Nas. Bi ini nama dia Al-Isti'anah. Aku berlindung bi menerusi ataupun kita kata dengan lah, terjemah biasa dia, dengan Rabbin Nas, Tuhan bagi An-Nas, manusia. Ni kita tawassul dengan sifat yang pertama dan nama yang pertama, iaitu Allah ini adalah Rabb. Jadi makna Rabb ni apa? Rabb ni dia masdar, Rabb. Jamak dia Arbaban. Dalam surah contohnya surah 9 ayat 31. Ayat tu bunyi apa? Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ada jumpa 191. Ni apa? Itu jamak dia tu. Arbab maksudnya apa? Tuhan-tuhan, pencipta-pencipta maksudnya. Tuhan-tuhan yang mencipta dan mengurus hukum hakam ataupun alam ni, kejadian hukum alam ni selain daripada Allah. Itu jadi Rabb maksudnya untuk kat plural untuk apa, single Rabb kalimah dia. Untuk plural bunyi dia arbaban. Okey. Jadi dalam ayat itu menyatakan apa? Mereka, iaitu orang-orang ahli kitab dahulu yang sesat ni, yang telah ingkar ni, menjadikan rahib-rahib mereka dan juga pendeta-pendeta mereka. Yahudi menjadikan pendeta, Nasrani menjadikan rahib-rahib dia apa dia sebagai apa? Arbab. Apa arbab? Pengurus dalam hukum syariat, dalam pentadbiran, dalam mentadbir alam dan sebagainya, min dunillah, selain daripada Allah. Sehingga akhirnya mereka menyekutukan Allah dalam hal ni, sehingga mereka menjadikan apa? Isa itu sebagai Tuhan. Wal Masih Ibn Maryam, kan dia katakan, sehingga mereka angkat Isa Ibn Maryam tu dan katakan apa? Isa itu adalah Tuhan, dia kata, yang urus. Jadi dari sini Rabb, sifat ni disebut rububiyah bagi Allah, iaitu apa dia? Hak mutlak dalam hal mengurus dan mencipta alam ni ialah milik siapa? Milik Allah. Dalam ayat ni Allah nisbah kepada siapa? Manusia, iaitu mencipta dan mengurus kehidupan manusia. Jadi kita minta berlindung, ya aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta dan menguruskan kehidupan manusia. Dia yang cipta dari awal sampailah kita mati, sampailah kita bangkit, semuanya dia uruskan. Kita membesar ni semua Allah yang uruskan. Sebab itu Allah sebut, oleh kerana dia ni Tuhan ni, maka patut tak kita jadikan selain Allah sebagai wali dan pelindung? Tak patutlah. Yang lain semua dia yang cipta, kan?
Maka pertama kita tawasul dengan Allah atas sifat dia adalah yang mencipta manusia. Sebab itu dalam surah 2 tentang Rabb ni, ayat 21 kan? Ya ayuhan nas. 2 ayat 21. Surah 4. Bukan masuk muka surah 4. Sebahagian mungkin kita dah hafal kot awal-awal surah Baqarah ni. Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca yang ni, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sekejap. Tunggu, ada yang masih buka. Saya tak sorok tengok. Balik jumpa muka surah 4. Ya ayuhan nas, ayat 21 kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, abdikanlah diri kamu, iaitu sembahlah kan. Abdikanlah diri kamu kepada siapa? Rabb. Maksudnya apa? Pencipta dan pengurus kamu. Dia cipta dan diurus. Khalqu wal amru. Di Rabb ni makna dia, antara makna ringkas dia apa? Rabb. Sebab kalau kita terjemah Tuhan, perkataan Tuhan dalam Quran banyak. Rabb Tuhan, ilah pun Tuhan juga, kan? Jadi di sini maksudnya bila Allah masuk ke Rabb dari sudut apa? Allah ni dari sudut apa? Perbuatan dia, iaitu dia al-khalqu, dan dia juga wal amru. Jadi Allah memerintahkan kepada kita apa dia? Wahai manusia, aku ni yang cipta dan urus kamu, kan? Maka sepatutnya aku ni tempat untuk kamu berhajat, minta tolong, perlindungan, semuanya. Jangan campur dengan yang lain. Kalau kamu buat yang lain, kamu sedang sekutukan aku dengan makhluk-makhluk yang aku cipta. Malaikat ke Allah cipta, Nabi pun Allah cipta, semua bulan bintang semua Allah cipta. Kalau kita minta lindung, jin pun Allah cipta juga. Tiba-tiba dia minta jin tolong lindung dia. Kita sedang buat apa? Syirik akbar. Orang mati siapa cipta? Allah juga, kan? Kalau orang hidup pun kita minta lindung untuk tolak ni musibah dan sebagainya, apatah lagi yang telah mati, lagilah tak boleh, kan? Jadi sebab itulah Allah perintah pada awal lagi surah, kita baca je mula Quran mula-mula, inilah perintah pertama kepada kita. Apa dia? Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu, ibadahlah kamu, berdoalah kamu, mintalah kamu, apa saja. Antaranya apa? Minta perlindunganlah kamu kepada siapa? Tuhan yang cipta kamu. Bahkan Allah kata dia bukannya cipta kamu, kan? Walladzina min qablikum, orang-orang mati yang sebelum kamu, yang dah lama mati tu, dalam kubur tu, dah berabad-abad lama, pun dia yang cipta. Kenapa kamu nak pergi minta ke kat dia ke? Tak layak lah, tak betul lah. Kamu pun aku cipta, dia semua lagilah aku cipta. Faham tak? Jadi itu la'allakum tattaqun, inilah jalan kita nak jadi orang bertakwa. Faham? Jadi kalau mencanggah dengan jalan ni, kita bukan orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa lah yang Allah akan selamatkan di akhirat nanti. Baik, ni yang pertama, kita minta lindung. Sebab itulah tentang al-khalqu wal amri ni, wal amru ni apa kenyataan tentang Rabb. Allah detailkan tentang Rabb ni. Ini dari sudut kita saja. Dia cipta manusia.
Tapi bukan kita saja dia cipta, alam ni semua dia cipta, bahkan dia lah yang urus. Kalau kita cipta kereta, manusia kan cipta dari bahan yang sedia ada pun, lepas tu buat apa? Bukan urus pun, lepas tu rosak-rosak lah, lantak api lah, yang orang lain yang repair kan. Tak, Allah ni dia cipta, dia yang urus segala al-ihwal, penciptaan dia dari awal hingga akhirnya. Sebab itu dalam surah 5, bukan surah 5, surah 7. Surah 7 ayat ni panjang sikit. Ayat 54. Surah ayat 54 ada kenyataan wal amru al khalqu wal amru. Surah 7 ayat 54 tu panjang sikit ayat dia. 157. Jadi Allah cerita tentang rububiyah dia, iaitu kuasa dia dalam hal mengurus dan mencipta alam yang agung, yang besar-besar, iaitu Allah sebut apa dalam ayat tu? Kita jumpa dah buku surat 157. Dua ayat ni kita nak bagi tentang maksud Rabb supaya kita faham. Dia Rabb yang cipta dan urus manusia daripada yang hidup sekarang dan juga yang telah mati berabad-abad lama tu. Dan dia juga yang uruskan apa? Kita tengok dalam ayat 54 tu, Allah kata apa? Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu, pencipta kamu, pengurus kamu, pemberi rezeki kepada kamu, yang menolak mudarat, yang beri manfaat kepada kamu, semuanya siapa? Adalah Allah. Yang dialah yang cipta langit bumi ni, yang alam yang luas terbentang ni, yang kita duduk kerdil di bawahnya, urusan yang hebat-hebat tu, galaksi mana yang kita pun tak tahu dah meletup ke belum ke, apa semua tu, siapa yang urus? Dia yang uruskan. Apatah lagi kita yang remeh ni je. Seluruh hal itu dialah yang uruskan. Dialah yang cipta langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa, summa stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di arasy, beristiwa di atas arasy. Kemudian yushil lailan nahar, dan dialah yang apa dia? Menukarkan malam dan siang. Ini kehidupan yang hari-hari kita lalui. Yatlubuhu hasithan, yang kedua-duanya itu peredaran tu berlaku dengan sangat cepat, tanpa kita kadang-kadang perasan. Tahu-tahu dah malam, tahu-tahu dah siang. Kan? Kita kadang-kadang dalam bilik tu, lampu yang kecil tu pun kita tak larat nak tutup sendiri, suruh orang tutupkan. Tu dalam bilik nak cerah ke gelap kan. Kadang-kadang tak mampu nak bangun, tolong tutup lampu sekejap, tak boleh nak tidur, cerah sangat kan. Sekecil itu pun kita tak mampu nak urus sendiri. Allah uruskan alam yang seluas-luas ni tanpa kita pernah sedar dan perasan. Siang malam tu berubah. Begitulah agungnya Allah ni dalam Rabb dia, rububiyah dia. Jadi dialah yang uruskan, dan juga matahari, bulan dan bintang yang musakhkharatin bi amri, semuanya adalah tunduk di bawah arahan dan perintah dia. Jadi lahul. Jadi selepas dia Allah cerita tentang perbuatan-perbuatan dia, itu nama dia kauniyah tu, perbuatan Allah, af'alullah dalam urus alam. Lalu Allah beri tanbih. Ala tu maknanya tanbih. Oleh itu ambil perhatian. Ala, awas, ingat. Kan? Ala tu maknanya apa? Ingatlah kan. Cuba tengok terjemahan ni. Ingatlah dia kata. Awas, ingat. Lahul khalqu wal amru. Milik dia lah secara mutlak kuasa mencipta dan kuasa nak urus apa-apa. Nak beri rezeki, nak beri anak, apa lagi? Nak hajat apa-apa, dia lah yang berkuasa untuk uruskan. Jangan minta pada lain. Dia yang tahu. Tak boleh minta yang lain. Ini. Nak lindung daripada segala sesuatu, dia yang tahu nak buat. Jadi mintalah pada Allah. Jadi alalahul khalqu wal amr. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbil alamin. Maha berkat Allah. Dialah Tuhan yang mencipta dan mengurus sekalian alam. Sebab itu antaranya manusia ada yang meminta apa dia? Perlindungan dengan siapa? Cuba tengok surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Ayat 6. Ni larangan. Surah 72 ayat
ayat 6. Antara contoh banyak lagi dalam surah lain. Kita buka ni, surah 72 ayat 6. Muka surat. Muka surat 572. Surah 72. Cari muka surat 572. Jadi ingat 3 ayat ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jumpa dah lama kan. Jadi surah ni bila dalam Quran sebut, maknanya ini adalah kenyataan yang akan terus berlaku sampai yang zaman. Kita jangan sangka benda ni tak berlaku. Ada tak orang minta? Ada lagi sampai sekarang kan. Dan bahawasanya ni keyakinan-keyakinan yang terjadi, yang telah pun terjadi pada kehidupan manusia. Dia akan berlaku benda ni. Bila Quran sebut, maknanya apa? Memang akan jadi lagi. Dan kerja kita terus dakwah untuk kekang benda ni, untuk sedarkan, untuk halang benda ni. Dan berlakulah pertembungan. Dan antara dua hal tu, antara hak dan batil. Jadi wa annahu, dah sesungguhnya, ni pengakuan siapa? Jin sendiri. Dan bahawasanya ada di kalangan lelaki-lelaki, di kalangan manusia ni, daripada kalangan manusia apa? Ya'udhun, yang mereka memohon perlindungan dengan apa? Birabbi ke birijalin? Birijal. Dengan rijal. Rijal ni apa? Daripada kalangan jin yang tak nampak ni, yang gaib ni, tak nampak ni. Dia minta tolong kat situ kan? Daripada kalangan jin. Lalu menyebabkan apa? Fazaduhum rahaqa, menyebabkan mereka ni bertambah derhaka. Yang minta tolong tu bertambah jauh daripada Tuhan, dan jin tu bertambah sombong. Dua-dua sama je. Rohaka ni rujuk pada dua-dua tu, yang meminta dan yang diminta. Dua-dua akan bertambah jauh, menyesatkan manusia. Jadi ni satu teguran daripada Allah, kenyataan yang diberikan dalam Quran. Maka ini kena dielakkan. Sebab itulah Allah perintah kepada kita, kepada Nabi, untuk apa? A'udzu birabbin nas. Mintalah perlindungan kepada Tuhan yang cipta manusia, bukan tempat lain. Jangan minta tempat lain, minta dengan Rabb yang mencipta manusia. Yang kedua, dan dia juga, kita tawasul dengan sifat Allah yang kedua, apa dia? Malik. Malikin nas. Apa ni? Malikin nas. Ini ayat 2. Jadi sama. Tengok, Maliki baris apa? Maliki baris bawah. B ni pun baris bawah. Maksudnya masih lagi sama. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua, a'udzu bi, boleh baca tak sama-sama? Follow. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, a'udzu bi malikin nas. Macam tu sebenarnya. Tak ulang banyak kali dah. Faham? Jadi ni yang sama. Kenapa baris bawah? Sebab ni nama dia apa? Nama dia tawabi', ataupun nama dia badal kepada apa? Sifat kepada ini yang mengikut ni. Jadi pertama apa? Rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Aku berlindung yang kedua kepada siapa? Dia bukan Rabbin nas saja, tapi dia juga malikin nas. Apa malikin nas? Malik ni maknanya raja bagi manusia. Macam mana maksud dia? Raja manusia. Manusia pun ada raja. Kita ada raja, sultan kita kan? Ni macam mana raja? Ada beza lah. Raja hakiki yang ni,
Raja yang kita ada nisbi saja, bukan hakikatnya pun. Kenapa? Kenapa dia raja sebab apa? Bersebab. Sebab apa? Keturunan rajanya, dan dia sifatnya sementara. Sebab tu Allah sebut dalam surah 40 ke 41? Ayat 16. 40 atau 41 jap. Silap saya 40 ayat yang ke-16. Hakikat raja Allah ni nanti manusia akan sedar yang dia tidak memiliki apa-apa bila ketika mana hari kebangkitan berlaku. Ketika mana nanti dia telah pun mati dan dibangkitkan kembali, barulah manusia tahu dan sedar hakikat Allah sebut dialah raja yang sebenar-benarnya. Dialah raja yang sebenar-benarnya. Surah berapa? 40 ayat 16 kan? Surat 468. Saya bacakanlah, perhatikan ayat tu. Dia sebutkanlah ayat tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, yaumahum barizun. Saat satu ketika nanti, ingat pada hari nanti semua manusia mereka akan berbaris. Dia yang uruskan manusia tadi kan? Sampai nanti kita baris pun Allah semua yang uruskan. Siapa yang tak nak baris pun kena baris jugalah. Tak ada siapa boleh hilang, boleh lari daripada ketetapan Rabb yang telah pun buat dia. Dan ketika hari semua nanti akan menghadap Tuhannya, Rabbnya, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tidak ada tersembunyi pun sedikit pun seorang pun daripada Allah ketika hari ini. Lalu ditanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini. Jadi Allah dalam sebuah hadis mengaku, Allah kata apa? Ketika hari ini semua manusia senyap, tak ada satu pun boleh berkata-kata melainkan dengan izin Allah kan? Apa surah An-Naba kata? Ada tak ayat dia? Surah An-Naba ayat last tu dia kata, ingat bahagian akhir tu sekejap ayat 40 tu kata apa? La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Ayat yang ke-38 tak apa. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada siapa boleh berbicara pada hari itu. Hari ini manusia semua boleh bicara. Lagi kuasa dimiliki, lagi dia boleh suka-suka untuk cakap. Hari ini tak ada satu pun boleh cakap sepatah, melainkan semua jika Allah nak izinkan. Dan dialah pemilik mutlak hari ini. Surah 78 ayat 38 tu lah. Jadi kita nak fokus ke ayat 40 ni. Surah 40 ayat 16 ni apa? Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum. Dalam hadis Qudsi Allah sebutkan, aina malikul ard. Belum lagi. Allah sebut dulu dengan hari ini, dia kata ana malik, ana malik, ana dayyan, dayyan. Kemudian aina malikul ard. Ni soalan dia. Untuk tafsirkan ayat ni. Ana malik, Allah kata, akulah raja. Akulah raja hari ni. Ana dayyan, dan akulah yang akan balas semua kamu ni. Aina malikul ard. Mana raja-raja dunia dulu, mana? Dan pertanyaan ni senyap selama berapa? 40, tak tahu berapa lama. Tak ada siapa punya jawab saat ni. Ini. Dan dialah Malik yang sebenar, yang hanya akan disedari oleh orang beriman sejak dunia, tapi akan diakui oleh semua makhluk, walaupun diingkar macam mana pun. Hatta Fir'aun pun bila lepas hari kebangkitan. Hari ni orang boleh saja nak rasa dialah raja. Hari ni Allah bagi kebebasan semua sekali.
dan dia boleh buat apa saja. Tapi pada kali ini barulah akan ditonjolkan, dizahirkan segala-galanya secara hakikatnya. Baik. Jadi sebab itulah, oleh kerana ini kita wajib mohon perlindungan hanya kepada Allah. Kenapa? Yang kedua, dia adalah raja kepada manusia secara hakikinya. Sebab itulah, oleh kerana Allah lah raja yang mutlak, maka ketaatan mutlak hanyalah pada siapa? Allah, kan? La ta'ata. Apa istilah dia? Ni, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Mana dia? Ini istilah ni, kaedah ni. Baca la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Faham tak? Apa maksud dia? Tidak ada sebarang ketaatan terhadap makhluk pada perkara yang bermaksiat mendahaka kepada pencipta. Setinggi mana, sehebat mana pun dia punya pangkat atau raja dia, tapi kalau arahan dia kan bercanggah dengan raja sebenar ni, boleh ikut ke tak boleh ikut? Boleh ikut tak? Tak boleh. Tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk, tak kira raja teragung terbesar mana pun, kan? Kalaulah kenyataan dia apa? Bermaksiat kepada pencipta, iaitu raja yang sebenar, raja kepada segala raja-raja yang mengaku raja. Faham? Okey. Sebab tu ni yang kedua, kita tawasul dengan Allah, raja yang sebenar-benarnya. Baik, tu yang kedua, kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Dan yang terakhir, yang ketiga apa? Ilahin nas. Seterusnya ilahin nas. Ayat yang ketiga. Apa makna ilahin nas? Ilah ni maknanya al-ma'bud bihaqqin. Ilah ni maknanya al-ma'bud bihaqqin. Iaitu yang diabdikan diri dengan sebenar-benarnya. Dialah yang layak disembah, satu-satunya yang layak disembah. Itulah makna ilah. Tapi kita terjemah apa? Tuhan juga. Rabb kita terjemah apa? Tuhan juga. Ilah terjemah apa? Tuhan juga. Sedangkan ada beza tak? Ada beza ke tak ada? Ada. Bila sebut Rabb, dari sudut apa? Allah buat apa? Perbuatan dia. Allah yang cipta, Allah yang urus kita, semuanya Allah yang buat, kan, cipta alam. Bila sebut ilah, apa dia? Apa kerja kita sebagai makhluk yang Allah cipta? Apa kita kena buat? Kita kena sembah dia, tak boleh sembah yang lain. Faham? Beza tu. Yang ini perbuatan siapa? Allah. Yang ini perbuatan siapa? Kita kepada siapa? Allah. Yang ini konsep apa? Jadi dua, kan, horizontal dengan vertikal, kan? Ni horizontal, ni vertikal. Kita kepada Allah. Faham? Dari hamba kepada pencipta. Ini dari sudut. Sebab itu ilah. Sebab itu bila disebut Allah, maksud dia itulah, dia perkataan ilah lah. Okay, sebab tu kita nak terjemah apa ni? Sama juga. Qul a'udzu bi ilahin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada siapa? Tuhan yang satu-satunya yang berhak diabdikan diri.
Faham? Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tak ada tempat lain. Maksudnya apa? Jadi yang berhak untuk diibadahi ni, rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah tu diletakkan 3 benda ni dulu pada Allah. 1, cinta. 2, harap. Ini hub. Yang ini roja. Dan yang ketiga takut. Khauf. 3 ni secara mutlak sepatutnya kena letakkan siapa? Kepada Allah. Ni rukun ibadah. Ibadah. Yang untuk kita letakkan dalam apa? Konsep uluhiyah ni, ilah. Okey. Jadi dialah sembahan bagi siapa? Manusia. Jadi kita nak terjemah paling mudah, cakap sembahan bagi manusia. Okey, dapat? Jadi cuba kita terjemah ikut kaedah yang ikut apa yang kita belajar ringkas ya. Kul, katakanlah oleh kau wahai Muhammad, kan? Kul. A'udzu, aku berlindung dengan ataupun menerusi Rabbin nas, pencipta dan pengatur kehidupan manusia. Kita rasa dialah yang paling layak kita minta lindung. Dia yang cipta dan atur kita. Kenapa nak minta yang lain? Yang kedua, aku berlindung kepada raja bagi segala manusia. Okey. Raja sebenar bagi manusia. Boleh tambah raja yang hakiki, raja sebenar. Dan yang ketiga, dan aku berlindung kepada siapa? Satu-satunya sembahan bagi manusia. Boleh? Itulah makna dia. Boleh dapat? Pertama apa? Rabb tadi? Pencipta dan pengatur kehidupan manusia, kita berlindung dengan dia. Yang kedua, raja yang sebenar-benar bagi siapa? Manusia. Yang ketiga, satu-satunya sembahan bagi manusia, tak ada yang lain. Boleh? Ini 3. Pertama, tawassul yang kita baca dalam surah An-Nas. Nanti kita tengok ayat yang ke berapa? Ayat keempat. Kepada apa? Tentang perkara apa kita minta lindung? Min syarril waswasil khannas. Nanti kita pergi kepada dia punya peringkat seterusnya, mintaan tersebut. Okey, insya-Allah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. Ingatlah ayat yang kita berhenti ayat ketiga tentang tawassul menerusi 3 sifat dan nama-nama bagi Allah, Rabb, Malik dan Ilah. InsyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.